Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Sekali lagi kita terus dapat bersama dalam program Generasi Al-Quran Surau Taman Jawawijaya. Saya sangat-sangat bersyukur dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang terus istiqamah menyertai program secara maya ni di dalam talian yang kita berikan, insyaAllah sehingga hari ini, yang mana kita telah mulakan program ni sejak daripada 13 Ogos yang lepas. Sekarang ni dah dekat-dekat 2 bulan dah, kerana pada malam ni adalah siri yang ke-59. Jadi maksud dia besok siri yang ke-60, dah jadi 2 bulan. Kita ada bersiaran setiap hari, setiap malam pada jam 9.25 lebih kurang sampai 10.30 lebih kurang. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, malam ni adalah siri yang bukan malam ni siri yang ke-58. Lagi 2 hari. Malam ni siri yang ke-58, 9 Oktober. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi memulakan program kita pada malam ni, marilah sama-sama kita buka dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan kemarin, insya-Allah pada malam ni tetamu kita ataupun guru kita yang akan memberikan ilmu kepada kita seterusnya pada malam ni untuk sebagai kesinambungan kepada program kemarin adalah Ustaz Muhammad Junullah bin Kamarudin. Jadi Ustaz Muhammad Junullah dah ada dalam baru pasang ada video dia tuan-tuan tengok, ada Ustaz muda kita dah ada bersama kita. Tadi saya tengok Ustaz Junullah dah start menyertai Google Meet ni tadi, dah join in sejak 9.25 lagi tadi. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz yang telah menyertai awal, dan ini memanglah sangat-sangat melegakan saya sebagai pengacara dalam majlis ini. Kerana tetamu dah ada, insya-Allah program kita Allah akan izinkan, Allah izinkan untuk berjalan lancar seperti mana yang kita hajatkan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini seperti malam-malam yang lain, insya-Allah kita akan bersama Ustaz untuk sesi kita selama iaitu dalam 3 slot, di mana slot yang pertama kita akan membaca Al-Quran bersama-sama Ustaz untuk pengetahuan Ustaz Muhammad Junullah. Setakat ini banyak ustaz-ustaz yang kita jemput kita buat bacaan Al-Quran ni secara seperti mana bacaan Yasin, di mana ada khalifah, iaitu ustaz akan jadi khalifah dan akan baca, kami akan ikut di rumah masing-masing. Walau bagaimanapun, kalau ustaz ada kaedah lain yang ustaz nak terapkan di sini, nak suruh kita ikut,
InsyaAllah kami jemaah sentiasa mengikut apa yang tetamu ataupun ustaz kita yang kita undang. Jadi nanti ustaz boleh maklumkan nak gunakan cara yang biasa ataupun ustaz ada cara sendiri, jadi dialu-alukan. Jadi itu adalah untuk slot yang pertama. Kemudian dalam slot yang kedua, saya nak minta kepada ustaz untuk teruskan saja selepas baca Al-Quran, terus saja sampaikan apa slot yang kedua itu tazkirah. Slot ni kita namakan sebagai slot Kulten. Saja namakan sebagai Kulten, nak bagi nampak panjang sikit, kuliah 10 minit. Jadi sebenarnya kita taklah menghadkan dia kepada 10 minit. Jadi kalau ustaz belajar, insya-Allah kita akan terus mengikuti ustaz, kerana memang dah malam ni kita rasa memang kita akan bersama ustaz. Jadi untuk selesai slot yang berkenaan, saya akan buka untuk slot yang ketiga, itu slot untuk interaksi. Interaksi ni maksud dia kita sembang-sembang lah dalam ni, santai-santai, nak tanya soalan ke, nak bagi pendapat ke, kongsikan idea ke, ataupun apa-apa pengumuman ke dan sebagainya, kita alu-alukan kepada para peserta untuk bersama. Jadi itu lebih kurang pengisian program kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya serahkan kepada Ustaz bagi melancarkan program ini supaya program ini dapat berjalan dengan baik, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan memasang video kamera tuan-tuan supaya wajah tuan-tuan dan puan-puan kelihatan sebagai peserta dalam program ini, seperti mana wajah Ustaz kita tengok. Jadi supaya guru dapat melihat muridnya, murid dapat melihat gurunya. Itu adalah adab kita berguru. Dan seterusnya, tuan-tuan juga diminta supaya memastikan tuan-tuan mute-kan ataupun senyapkan mikrofon tuan-tuan dan puan-puan. Off-kan mikrofon tuan-tuan dan puan-puan supaya semasa penyampaian Ustaz nanti hanya satu mikrofon saja yang dipasang, iaitu ke mikrofon Ustaz. Kerana kalau tuan-tuan pasang, akan berlaku bunyi gangguan, bunyi bising yang menyebabkan para peserta tak dapat fokus mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz nanti. Jadi tuan-tuan diminta sangat untuk off-kan tuan-tuan mikrofon. Selesai program tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz nanti, insya-Allah masa tu tuan-tuan boleh, kalau tak nak berkomunikasi, nak berinteraksi, tuan-tuan boleh on-kan mikrofon tuan-tuan dan boleh bercakap, insya-Allah. Jadi saya akan benarkan kepada tuan-tuan untuk bercakap. Untuk beberapa orang yang terpilih pada malam ni, insya-Allah kerana masa kita sangat terhad, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ni, sebelum saya serah kepada Ustaz, suka saya maklumkan, untuk malam ni kita akan sama-sama dengan Ustaz membaca masih lagi dalam surah Al-Ma'idah. Pada malam ni kita akan baca ayat ke-51 sampai 64. InsyaAllah ayat 51 sampai 64. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran, muka surat 117 dan muka surat 118. 117 dan 118. Kalau tuan-tuan nak tengok presentation di sini pun, insya-Allah boleh baca, insya-Allah. Tulisan dia pun alhamdulillah saya dapat cari yang besar. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat presentation tu untuk baca bersama Ustaz. Jadi tanpa melengkahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Junullah bin Kamarudin untuk meneruskan program ni, memimpin kita dalam slot yang seterusnya. Silakan Ustaz. Terima kasih Cikgu Rahim selaku pengerusi kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, ibu, ayah yang saya hormati sekalian. Jadi sebelum saya mulakan kita punya aktiviti bacaan ayat Quran, saya ingin mohon izin tuan-tuan, untuk izin untuk saya memimpin bacaan Al-Quran kita pada malam ini. Dan kemudiannya saya mohon juga tuan-tuan dan puan-puan, ibu, ayah sekalian di hadapan saya ni, saya yakin ada di kalangan kita yang mungkin lebih makruf, lebih alim dari segi bacaan ke, dari segi sebutan ke apa-apa. Jadi saya mohon, andai kata ada saya tersilap baca, tolong tegur saya. Kalau ada saya tersilap ke, terlepas ke, tak kisahlah dari segi sebutan ke apa ke, kalau benda itu boleh menjejaskan makna ke apa ke. Jadi kalau ada yang tahu, betulkan saya, tegur saya.
InsyaAllah kalau nak tegur direct pun tak apa, boleh angkat tangan tu kan, kita di Google Meet kan kita ada raise hand tu kan. Boleh raise hand tu, kalau nak raise saya akan tengok. Kemudian nak chat pun tak ada masalah, boleh chat tegur, kata tersilap tu. Mana tahu kadang saya, yalah kita baca depan kamera ni boleh jadi tak apa, tersilap, jadi sama-sama lah kita belajar. Jadi tolong tegur saya lah. Tolong tegur sebab saya pun masih lagi nak belajar, mudah-mudahan sama-sama lah kita dapat belajar dan input yang baik insyaAllah pada malam ni. Jadi ibu-ibu ayah sekalian boleh sediakan mushaf, kalau ada mushaf nak tengok presentation tu pun mak dialu-alukan. Kita akan mulakan bacaan ayat surah Al-Ma'idah ayat 51 sehingga ayat 64. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Ibrahim lah wakil dan juga seluruh warga Surau Taman Jawijaya kerana menjemput saya pada malam ini. Kemudiannya sebelum saya nak sampaikan pengisian pada malam ini full 10, ada beberapa perkara saya ingin sampaikan. Pertama, saya rasa elok saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri memandangkan saya kira tak semualah yang kenal saya. Baik. Kalau orang Melayu kita kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Kan? Tapi bukan nak minta cinta saya, tidak. Saya dah kahwin. Tapi kita nak berkenalan lah. Moga-moga kalau lebih kenal ni, kita lebih mudah lah nak bersembang ke nak berkomunikasi kan. Kalau dalam Arab tu disebut apa? Al-ma'rifatu syajarah wal mahabbah samarah. Al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samarah. Makna dia lebih kurang lah. Kenal itu adalah pokok yang diumpamakan seperti pohon. Adapun mahabbah, yakni cinta, kasih ataupun sayang tu diumpamakan seperti as-samarah, yakni buah. Mana datangnya buah kalau tak ada pohon? Betul? Kena ada pohon dulu baru ada buah. Begitulah kita kalau kita nak cinta pada Nabi, kena kenal dulu Nabi kita. Okey, keseningan lah. Baik, yang pertama saya kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Jundullah bin Qamaruddin. Berumur 30 tahun. Tahun ni umur saya 30. Baik, umur 30. Lepas tu saya berasal daripada Simpang Pulai, Perak, Darul Rizwan. Saya Simpang Pulai, Perak. Tapi kalau suruh cakap Perak, saya tak erti. Suruh cakap Perak yang saya tahu, Ata, koma. Dua tu je lah. Ata, koma, mana maunya. Itu saya erti. Walaupun saya asalnya Perak, mak saya orang Perak. Tapi ayah saya orang Pening. Ayah saya orang Pulau Pinang, orang Pada Batas. Kemudian pula saya mengaji pun 5 tahun lebih dekat Pulau Pinang, Maktab Perguruan Tunku Bainun tu. Maknanya lebih pada cakap utara lah. Bunyi sikit-sikit lah kan. Jadi cakap Perak tu tak apa erti. Sikit-sikit tu boleh lah kan. Tapi lebih kurang lah. Baik. Berasal daripada Perak. Kemudian saya sudah pun berkahwin. Isteri saya orang Kelantan. Dan masih lagi dalam mood honeymoon. Mana kata masih berdua lah. Masih lagi berdua. Alhamdulillah. Kemudian pula saya dulu mengaji 5 tahun setengah di Maktab Perguruan Tunku Bainun, Bukit Mentajam, kat IPG Umi Aisyah Kamilah, Ustazah Siti Aisyah. Atau apa lagi? Kenalan, itu cukup untuk kenalan. Baik, dah kenalan. Kemudian yang keduanya pula, saya nak minta maaf lah banyak-banyak. Sebab saya tak apa kenal semua dalam ni. Walaupun dulu tu, sebenarnya saya, kemudian Faris, yang pernah bersama dengan tuan-tuan dan perempuan sebelum ni kan, Daniel, kemudian siapa seorang lagi, Farhan. Kami berempat ni dulu pernah duduk, pernah menetap, menyewa di Taman Jawijaya dulu. Ingat lagi kenangan dulu-dulu tu. Sebab dulu ada lebih kurang 2-3 bulan menyewa di sana sebab praktikum dekat sekolah kawasan sana. Jadi menyewa lah di sana. Bila menyewa, situlah bermula titik tolaknya kenal dengan Taman Jawijaya ni, warga surau. Ingatlah dulu terlibat dalam forum.
terlibat dalam orang kata apa sambutan hari raya, persembahan dengan ada karnival apa pertandingan apa semua kan. Ingat momen tu ingat tapi tak apa kenal semua. Yang saya ingatnya confirm lah pertama Ustazah Umi Aisyah kami lah, Ustazah Siti Aisyah sebab pensyarah saya. Kalau saya tak ingat jenuh saya sikit. Itu saya ingat lah. Kemudian Ustaz Khairul Anwar dan kemudian yang saya ingat lagi seorang Kak Safiah kalau ada kat sini dengan Bang Ribani. Dan Kak Safiah sebab apa? Sebab dulu Kak Safiah pernah jemput kami pergi makan rumah dia. Bakar-bakar dulu sebelum kami habis. Jadi ingatlah kenangan tu. Bakar rumah Kak Safiah tu bukan bakar rumah. Makan bakar-bakar. BBQ dulu ingat makan-makan kami berempat dulu Kak Safiah ajak dengan Bang Ribani. Jadi ingatlah. Tu yang saya ingatlah. Walaupun bagaimanapun tuan-tuan dan puan, walaupun yang lain ibu ayah saya tak ingat tapi percayalah. Kalaulah ditakdirkan satu hari nanti kita bertemu, makna kata jumpa kat mana-mana saya dengan tuan-tuan dan puan, waktu tu percayalah jantung saya akan berdegup tuk tuk tuk. Pasal apa? Menandakan kita pernah suara dulu. 2015 tak silap saya. Masa-masa menyewa di Taman Jawijaya. InsyaAllah lah, mudah-mudahan lah. Kalau jumpa insyaAllah kenal Cam lebih kurang muka kan. Warga Taman Jawijaya. Banyak kenangan di sana. Kami belajar pengalaman, duduk menyewa. Lepas tu aktiviti semua. Kan di sana. Mohon maaf lah, saya mohon maaf tak kenal semua. Mana yang saya ingat lah. Baik, tu yang kedua. Dan yang ketiganya pula. Belum masuk pengisian ni lagi. Ni saya baru nak cerita sikit. Nak bagi tahu info. Yang ketiganya, tuan-tuan dan puan, ibu ayah sekalian. Saya nak minta maaf juga. Pasalnya ini pengalaman pertama saya nak bagi orang kata pengisian dengan orang-orang yang lebih berumur, orang remaja ataupun orang dewasa. Saya ni bukan apa, saya ni jadi ketak. Jadi tak berani. Pasal pengalaman tu tak ada. Dulu masa mengaji, duduk di kelas dulu, saya ni malas. Bukan malas apa, malas nak ke depan. Malu, konon-konon malu lah. Boleh tanya Umi Aisyah lah, saya duduk dalam kelas malu, duduk saja. Bila time nak bentang tu, kalau kumpulan tu kita ambil kerja duduk buat slide lah. Lagi orang lain bentang. Malu punya pasal, sampai kelar ni, cikgu nak bagi ceramah ke, nak cakap kat depan orang, dia mulalah ketak tu. Jadi saya pun, sebab tu saya cakap kat Cikgu Rahim, Cikgu Rahim pun dia mesej saya, ayat dia kemah. Dia kata, Ustaz, saya nak pinjam. Pinjam apa? Nak pinjam suara, nak pinjam ilmu. Allah. Ayat pun kita nak tolak pun tak boleh pun kata. Dia kata, saya tak berani ya, Cikgu Rahim, tapi tak apalah, cubalah. Mudah-mudahan kan apa yang saya akan sampaikan ni dapat bersedikit lah untuk saya dan tuan-tuan dan puan. Jadi saya minta maaf lah. Nak cakap 10 minit lebih kurang. Tapi saya punya prepare tu kat seminggu. Saya prepare lama. Hari ni saya takkan nak cakap pasal yang ni lah. Besok tu saya ubah pula tajuk lain. Esok tu pula tajuk lain pula. Saya kata, macam mana dia sebab dia ketak kan. Saya tak tahulah pasal apa. Walaupun ni pun nasib baik depan kamera ni pun tuan-tuan. Ketak ni. Kalaulah ditakdirkan malam ni saya berada di Surau Taman Jawijaya, saya duduk depan, tuan-tuan ibu ayah duduk depan saya, duduk ramai-ramai kan. Percaya cakap saya, obatlah hum. Habis mengaji tadi saya kata apa? Sadaqallahul azim. Tuan-tuan perempuan kita jumpa tahun depan. Sebab ketak tu. Tapi saya ni depan kamera ni pun saya berani tak berani, sejuk, seram sejuk lah saya kata. Jadinya apa yang saya nak sampaikan ni, kalaulah ada kesilapan, tersilap info dengan tuan-tuan, kalau pernah mendengar kau kata, ustaz ni sampai lain pula. Dulu kedengar lain. Tolong perbetulkan saya lah. Betulkan saya. Sebab saya pun duk cari-cari nak tahu nak cakap apa ni, tak tahu nak cakap apa. Malam ni banyak benda atas ni, nama nak cakap benda satu tak tahu. Jadi insyaAllah nah, sama-sama perbetulkan saya. Saya minta tu lah, tolong perbetulkan saya, tegur saya kalau saya ada silap. Saya duk cakap lebih-lebih ke, benda yang lain daripada info ke, tolong perbetulkan saya. Baik. Jadi malam ni saya nak cakap, nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, berkaitan dengan satu puisi ataupun syair Al-Imam Syafi'i. Puisi syair Imam Syafi'i kepada anak murid dia, siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Satu ketika ni Imam Syafi'i ni duduk dengan anak murid dia beberapa orang, dan salah seorang dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni anak murid kepada Imam Syafi'i dalam fiqh. Jadi saya sebenarnya puisi ni saya pernah dengar dulu masa saya mengaji dulu. Saya dengar ada orang ceramah, dia cerita. Jadi dia punya bait-bait ayat puisi tu terngiang-ngiang sampai ke sekarang. Tapi saya tak ingat semualah. Jadi disebabkan asbab daripada malam ni nak bagi kulten ni, saya pun cari balik
dengar balik puisi syair tu apa dia. Jadi kelebihan lah untuk saya, alhamdulillah saya pun duk cari balik. Kalau tak saya tak cari pun. Disebabkan malam ni, sebab tu saya terima kasih lah kepada semua yang menjemput saya tu. Baik, jadi puisi Imam Syafi'i ni, satu ketika Imam Syafi'i ni duduk dengan kawan-kawan pula, anak murid dia. Saya ketak ni, saya minta maaf. Saya lebih-lebih cakap tu, Allahu Akbar. Imam Syafi'i duduk dengan anak murid dia, lalu Imam Syafi'i kata apa? Uhibbus salihina walastu minhum. La'alli an anala bihim syafa'ah. Akrahu man tijaratuhul ma'asi. Wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Kata Imam Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum. Aku suka, aku sayang pada orang-orang soleh ni, sedangkan aku bukan di kalangan mereka. Imam Syafi'i ni satu orang alim ulama ni, kita kata orang yang masyhur, tapi ilmu yang tinggi, tapi dia boleh tawaduknya, dia boleh masih merendah diri. Dia kata apa ke anak murid dia? Aku suka pada orang soleh, aku suka nak berkawan, nak bergaul dengan orang soleh. Walastu minhum, walaupun aku ni sedangkan aku ni bukan sebahagian daripada orang-orang soleh ni di kalangan mereka. Ana labihim syafa'ah. Mudah-mudahan asbab daripada aku sayang pada mereka ni, suka pada mereka ni, maka aku dapat syafaat, ai kebaikan melimpah padaku. Kebaikan yang ada kepada orang alim tu terlimpah sedikit padaku. Itu makna dia. Kalau boleh kita terjemahkan kepada lebih mudah ayat puisi ni, dia kata apa? Uhibbus salihina walastu minhum. Ibarat kata saya ni suka sangat nak berkawan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Yang soleh macam mana? Yang kawan-kawan kita ni, jiran kita tahu kata dia ni lalu pergi surau, ahli masjid, ahli surau, kemudian ahli khidmat, banyak kerja, banyak macam-macam orang ditolong. Kan? Surau tak pernah miss, 5 waktu selalu kita nampak dia pergi. Kita suka nak berkawan dengan dia, suka nak bergaul dengan dia. Walastu minhum, walaupun kita tahu kata kita ni tak baik pun. Kita ni kata, kalau kata nak pergi surau tu jarang sekali. Susah nak nampak muka pergi surau. Pasal apa? Kerja. Yalah, keluar kerja gelap. Lagi balik pun dah gelap. Bukan kata tak solat, kita semayang lah tempat kerja berjemaah semua, tak ada masalah. Ni saya maksudkan kita nak konteks kita dengan masyarakat setempat kita, jiran-jiran tetangga kita. Kita suka orang soleh ni, orang kawan kita ni baik ni, kita suka bergaul dengan dia walaupun kita tahu kata kita ni taklah sebaik dia. Kita ni tak sebaik kawan ni. Sebab kita ni jarang nak buat baik, tapi kita tahu dia ni baik dan kita suka nak pergi bergaul dengan dia, pergi bersembang dengan dia. Lagi pergi rumah dia, tegur dia, buat apa man? Kan, tengah-tengah sirang pokok ke man, buat apa? Sembang-sembang lah. Suka nak bergaul. Pasal apa? Pasal kita tahu kata Imam Syafi'i tadi, mudah-mudahan asbab aku suka kepada orang soleh ni, maka kebaikan yang Allah limpahkan kepada orang soleh tu terlimpah juga pada kita walaupun sedikit. Jadi sebab tu kita disarankan untuk kita sentiasa bergaul, berbuat baik, berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang baik-baik ni. Ibarat kata apa? Kan orang Melayu kata apa? Kalau kita kawan dengan orang jual minyak wangi, apa dah? Dapat minyak wangi free. Dapat sekali dapat lah, jangan duk hari-hari kesian kawan tu. Hari-hari pergi dapat minyak wangi free, bankrupt lah. Maknanya kalau kita kawan dengan orang jual minyak wangi, bauan wangi tu dapat juga tempias pada kita kan. Kalau kita berkawan dengan orang yang buat pedang, maka percikan api itu terkena juga pada kita sedikit. Dan kalau buat pedang kan, dia punya bunga macam bunga api tu kan, kalau kita pergi dekat-dekat tu kena terkena percikan tu. Itu maksudnya macam pepatah lah ataupun yang diumpamakan. Kalau kita berkawan, bergaul dengan orang baik, kebaikan itu akan terlimpah pada kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang tak baik, maka yang tak baik tu ada pada orang tu pun serba sedikit akan ada tempias pada kita. Tapi tuan-tuan jangan salah faham pula. Maka orang itu macam tu tak perlulah kita nak bersembang, nak berjumpa orang-orang tak baik. Kalau semua tak jumpa orang tak baik, tak adalah pula nahi mungkar tu. Kita bukan mesti kena ada amar ma'ruf, nahi mungkar kan. Kita suruh orang buat baik dan kita cegah orang buat mungkar tu. Jadi perlu juga kita jumpa orang-orang yang kita kata yang tak berapa baik ni untuk kita tegur. Bukanlah untuk kita rapat kawan baik semua sampai kita terikut cara dia, terikut perangai dia. Itu tak boleh. Faham tak? Itu kata Imam Syafi'i. Kemudian
Akrahu man tijaratuhul ma'asi. Aku benci mereka siapa yang tijaratuhu ni, perniagaan dia, urusan jual beli dia, al-ma'asi, yang berkaitan dengan perkara-perkara maksiat. Orang-orang yang buat urusan hidup dia, kehidupan dia ataupun perniagaan dia benda-benda yang mungkar, benda-benda yang Allah cegah. Wa in kunna sawa'an fil bid'ah, walaupun kami ni sama-sama berdagang, walaupun kami ni sama-sama geng. Mudah faham? Walaupun kita ni satu geng, kita ni satu taman, kita ni hidup berjiran, kawan baik daripada kecil. Meniaga pun sama-sama, kita meniaga pasal malam, jual ayak tani, sebelah dia jual buah. Kawan baik lah katakan kan, jiran pun jiran. Lepas tu niaga pun sama-sama. Tapi bila mana kita tahu kata dia ni buat perkara mungkar, contohnya dia meniaga tak amanah, tak jujur dalam timbangan, dia jual buah-buah yang tak elok pada orang, maka tu kita kena benci. Aku benci orang yang jual belinya perkara maksiat, urusan hidup dia benda yang mungkar. Walaupun kami ni sama-sama, tak kisahlah satu geng ke, satu kelas ke, apa-apalah, satu jiran, mana-manalah, walaupun rapat sekali mana kita pun dengan kawan tu, kalau kata dia ni buat perkara tak elok, maka kita kena benci. Tapi pula tuan-tuan, benci macam mana? Dalam Islam, macam mana yang disebut kita kena benci tu? Benci yang dimaksudkan, yang dituntut dalam Islam tu adalah kita benci kemungkaran dia. Apa yang dibuat tak elok tu, kalau kata tadi dia tak amanah dalam jual beli, kita benci tak jual amanah tu, tak amanah tu kita benci yang tu, perangai tu kita benci. Diri dia, bukan batang tubuh dia tu kita benci, tak. Pasal setiap orang tu pasti akan ada kebaikan. Walaupun kita tahu kata dia ni buat bahagian tu dia tak amanah, tapi pasti ada kebaikan dia tu. Kebaikan dia tu kita kena puji, kita kena suka. Adapun perkara-perkara yang tak baik tu, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara mungkar yang dia buat tu, wajib untuk kita benci. Itu yang disarankan, dituntut dalam Islam. Kita benci kemaksiatan, benci kemungkaran yang dia buat. Macam mana nak benci kemungkaran? Maknanya kita pergi tegur dia. Man, aku dah 2-3 kali dah tengok orang ni jual buah tak elok orang bagi kat orang. Tak elok lah macam tu, man. Lagi dapat duit nak bagi anak-anak makan, tak berkat. Kita tegur dia. Pasal apa? Tu baru betul. Kita sayang kat dia. Diri dia kita sayang. Cuma kita benci kemungkaran yang dia buat tak elok tu, kita benci. Jadi kita tegur dia. Bukanlah dengan cara, jiran kita ni kita tahu dia buat jahat, lepas tu kita buat apa? Kita pun naik pula simen tu sampai ke atas tau. Pasal tak mau tengok dia. Sampai ke atas kita buat simen. Kawan tanya buat apa tu? Nak naik bata ni. Tak mau aku tengok dia ni, jahat. Ada ke patut dia jual buah tak elok? Bukan macam tu cara benci dah. Benci kemungkaran dia, benci kemaksiatan dia. Hak baik dia kita pujilah, hak baik tu kita belajar daripada dia. Pasal kita sendiri pun ada yang tak baik, ada aib kita, tuan-tuan. Saya sendiri pun ada yang kekurangan, ada keburukan, semua kita ada. Jadi keburukan dia tu kita benci, kita cegah dan kita tegur. Tu baru betul kata kawan, kan? Walaupun sama-sama, jangan kita kata kawan baik lah, tak berani lah nak tegur pasal kawan baik. Kawan baik lah kena lagi tegur, baru betul kawan baik. Kalau kawan baik tak nak tegur, siapa dia? Takkan kawan tak baik nak tegur, lagi dia terasa, kan? Tu betul kawan baik. Baik, tu kata Imam Syafi'i, aku suka orang soleh walaupun aku ni bukan di kalangan mereka. Moga-moga aku mendapat kebaikan, syafaat, asbab daripada aku baik dengan mereka ni orang soleh. Dan inilah yang kita nampak kalau tuan-tuan perasan, kalau kita tengok tuan-tuan guru, kan, kadang-kadang para alim ulama, dia mesti ada orang tepi dia, kiri kanan dia tolong. Kadang pegang baju dia, pegang tongkat dia. Perasan tak? Kadang-kadang tolong letak kasut. Kalau tuan guru tengah minum, tengah makan, ada je orang yang tolong ambilkan air, tuang, tolong basuh tangan. Pasal apa tu? Orang tu tak boleh nak buat sendiri ke? Tak boleh ke nak makan sendiri? Meluat lah nak basuh tangan pun orang duk puluh air. Pasal apa? Pasal ini dia faham kata, bila kita buat baik dengan orang soleh ni, maka Allah akan limpahkan keberkatan, kebaikan yang ada pada diri orang baik-baik ni, kita akan dapat sikit tempias dia. Tu konsep dia. Sama yang macam Imam Syafi'i katakan kepada anak murid dia ni. Dan lagi-lagi,
sebelum kita kata nak bukan sahaja orang soleh, bahkan yang lebih wajib adalah kita buat baik pada siapa? Pada mak ayah kita. Khidmat pada ibu bapa kita. Selagi mana mereka masih ada, kita khidmat sekhidmatnya, sesungguh-sungguhnya. Buat baik dengan mak ayah kita, maka Allah akan limpahkan kebaikan tu kepada kita juga. Kemudian kita raikan, kita muliakan dengan alim ulama, para tuan-tuan guru yang berjauhan dengan kita muliakan dia. Dengan cara apa? Dengan cara kita takzimkanlah, kan? Takzimkan dia ke apa, ke cara apa sekalipun. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kita muliakan dia. Dengan apa? Sebab apa? Bila kita muliakan, kita selalu selawat kat dia, maka Allah akan limpahkan juga. Allah akan selawat pula kat kita. Itu kata tu maknanya kita kena memuliakan, sering bersahabat, sering buat baik dengan orang-orang soleh ni. Jangan pernah kita kata tak elok, kita kata yang bukan-bukan, kita berfikiran yang tak baik dengan orang soleh ni. Nah. Sekarang ni zaman teknologi ni cukup senang. Tangan ni terlampau laju, mulut kita boleh senyap, tapi tangan ni terlampau laju. Type kat Facebook lah, type kat Instagram lah, WhatsApp lah, type benda-benda yang kadang-kadang benda-benda yang tak elok, benda-benda yang mengata. Kita kata kat orang ni tak betul, orang ni jahat lah, orang ni buat jahat lah. Tak payahlah tuan-tuan. Jahat pun, kalau betul pun jahat orang tu buat, itu adalah antara dia dengan Tuhan untuk diselesaikan. Kita yang tak tahu apa ni, netizen yang tak tahu apa ni, janganlah kita ambil pot. Kita fikirlah benda-benda lain yang lebih elok. Tak perlulah kita pun tolong share juga. Ada status kawan tu duk cakap tu kata bukan-bukan dekat orang alim ni, kita pun share juga. Tanda kita setuju. Kita tak type, tapi kita tolong share perkara yang tak elok. Maka saham tu akan dapat juga pada kita. Saham tu akan dapat pada kita. Janganlah. Benda ni kadang-kadang kita tak perasan. Kita duk ingat mulut je, cakap yang bukan-bukan je. Dah, tangan ni pun, dalam Al-Quran ayat surah Yasin disebutkan, semua anggota kita ni dia akan bercakap, berbicara di hadapan Allah. Tangan kita dia akan beritahu kata waktu di dunia apa dia buat. Kaki kita akan beritahu pergi mana masa kat dunia. Mulut kita, mata, telinga, semua anggota kita akan bercakap sendiri. Tak bolehlah kita nak tipu apa waktu tu. Baik. Itu kata Imam Syafi'i kepada anak murid dia, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Lalu bila Imam Ahmad Ibn Hanbal dia dengar, dia pun balas balik puisi tuan guru dia. Dia balas balik, dia kata apa? Tuhibbus salihina wa anta minhum. Mula-mula tadi Imam Syafi'i kata apa? Uhibbus salihina, aku sayang pada orang soleh sedangkan aku bukan di kalangan mereka. Kemudian anak murid dia Imam Ahmad bin Hanbal dibalas, tuhibbus salihina wa anta minhum. Wahai guruku, engkau sayang kepada orang soleh dan engkau sebenarnya adalah di kalangan mereka. Dia kata kat tuan guru dia, wahai guruku, kau sayang kat orang soleh, sebenarnya kau memang di kalangan orang-orang soleh. La'allahum yanalu bika syafa'ah. Moga-moga mereka beroleh syafaat, keberkatan daripada engkau. Takrahu man tijaratuhul ma'asi. Engkau benci mereka yang jual belinya adalah perkara maksiat. Hamakallahu min tilkal bid'ah. Maka Tuhan akan melindungimu, merahmatimu daripada dagangan tersebut, barang dagangan tersebut, daripada urusan duniaga tersebut. Dia kata balik kat guru dia, Imam Syafi'i kata macam tu. Maknanya dia kata apa? Wahai guruku, sebenarnya engkau sayang orang soleh dan sebenarnya engkau memang di kalangan orang soleh. Dan moga-moga orang-orang soleh tu mendapat keberkatan pula daripada engkau. Yang awal tadi Imam Syafi'i kata dia yang nak dapat keberkatan, nak dapat syafaat daripada orang soleh. Tapi anak murid dia pula kata sebenarnya orang-orang soleh tu pula dapat keberkatan daripada engkau sebenarnya. Dia nak meraihkan, mentakzimkan guru dia Imam Syafi'i ini. Engkau benci perkara-perkara ataupun mereka yang jual belinya adalah perkara-perkara mungkar, perkara-perkara maksiat, maka Allah akan melindungimu, Allah akan menjagamu, merahmatimu daripada terjebak, daripada tergolong daripada dalam galangan perniagaan tersebut, dalam urusan jual beli tersebut. Maknanya kalau kita jaga diri kita, kita jaga hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan pelihara kita. Kita benci dengan perkara maksiat tu, benci dengan perkara mungkar tu, dan kita tegur, maka Allah akan pelihara supaya kita tak tergolong, tak terjerumus dalam perkara maksiat tu. Kita pun tak terikut nak buat benda yang tak elok tu. Tu puisi
yang saya pernah dengar dululah. Jadi saya pun cari balik dan saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni. Mudah-mudahan dapatlah sober sedikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada puisi apa yang saya sampaikan ni, ada beberapa istifadah ataupun kita kata pengajaran yang boleh kita ambil. Apa dia? Yang pertamanya, kita hendaklah sentiasa dan selalu memuliakan orang-orang soleh ni. Kena memuliakan orang-orang soleh ni. Lebih-lebih lagi siapa? Ibu ayah kita. Yang utama, muliakan ibu ayah kita. Khidmat kita mesti yang pertama untuk ibu dan ayah kita kalau masih ada. Lagi mereka masih ada, khidmatlah sesungguhnya. Muliakanlah mereka sesungguhnya. Dan kemudian orang-orang soleh pun kita muliakan. Kita khidmat. Khidmat macam mana? Kalau kita ada berdekatan, kita boleh tolong dia. Tolong apa-apa yang kita mampu. Kita jumpa ustaz main kat surau kan. Kadang-kadang kita tolong ambil buku dia. Kita tolong tuangkan air dia. Kita tolong dia pimpin dia sampai ke kereta. Benda-benda kecil je tuan-tuan. Tapi sebenarnya ada rahsia di sebalik tu. Pasal apa? Orang duk berebut-rebut. Kalau kita tengok orang-orang alim ni, orang ramai berkerumun tu. Berebut-rebut nak tolong, nak pegang. Allahu Akbar. Pasal dia faham kata limpahan tu ada juga pada diri orang-orang soleh tu, ada juga pada kita. Yang ada juga terlimpah walau sedikit pada diri kita. Sebab tu kita kena memuliakan orang-orang soleh, lebih-lebih lagi ibu ayah kita, muliakan sesungguh-sungguhnya. Itu pengajaran yang pertama daripada puisi yang saya kongsikan tadi. Yang keduanya pula tuan-tuan, pengajaran yang boleh kita dapat, yang boleh kita ambil daripada puisi Imam Syafi'i kepada anak muridnya Imam Ahmad bin Hanbal pada kita perlu benci kepada kemaksiatan atau keburukan orang tersebut. Batang tubuh dia, jangan kita benci diri dia. Tak, pasal diri dia tu siapa yang cipta? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita benci diri dia, maknanya kita pun bencilah ciptaan Allah. Tapi yang disarankan, yang dituntut adalah kita benci keburukan, benci kemaksiatan dia. Itu yang sebenarnya. Kalau dia buat tak baik, kita benci dan kita tegah. Kalau benci saja pun boleh juga, tapi tu dia kata apa? Selemah-lemah iman lah kan. Selemah-lemah iman tu dalam hati kita tu terguris. Sedikit tu ada rasa, aku benci dengan orang-orang kafir ni. Tak apalah, boleh lah. Paling-paling koman pun ada. Kita nak pergi, contohnya dekat luar negara kan, kita nak pergi Palestin, nak berjuang, nak pergi berperang dengan orang Israel, jauh. Jadi kita kena ada, sikit pun tak apa, aku benci orang yang menentang Islam ni, aku benci. Bencilah sedikit pun tak apa. Yang penting ada kebencian tu. Kalau yang berdekatan, kita boleh cegah, kita cegah. Kita boleh nasihat, kita nasihat. Selagi mana kita mampu, kita buat. Bila mampu dengan tangan, tak mampu dengan tangan, dengan mulut. Kan kita sampaikan kata-kata, nasihat, tegur baik-baik. Okey? Baik, dan yang ketiga dan yang terakhirnya tuan-tuan, istifadah atau pengajaran daripada puisi tadi adalah bila kita jaga hubungan kita dengan Allah, pasti, yakinlah Allah akan jaga pula kita. Allah akan lindungi kita daripada kita terjerumus, daripada kita tersilap langkah ke lembah kemaksiatan, daripada kita buat perkara yang tak baik. Sebab kita dah jaga hubungan kita dengan Allah. Ibadah kita dengan Allah tu kita jaga sungguh-sungguh. Dan bila disebut ibadah ni tuan-tuan, kita kena ingat, kita ada ibadah kita dengan Allah, diri kita dengan Allah. Apa dia? Kita berzikir, kita baca Quran, kita selawat, kita perbanyakkan solat-solat sunat, benda-benda wajib, puasa, semua tu. Itu antara kita dengan Allah. Selesai. Kemudian ada pula ibadah ataupun tuntutan kita dengan keluarga kita. Adik-beradik kita, isteri kita, suami kita, anak beranak kita, keluarga kita, itu pun kita kena tunaikan tuntutan tu juga. Macam mana? Kita kena selalu tanya khabar, selalu ajak buat benda baik. Ada mengaji, kita ajak sama-sama. Ada ceramah-ceramah elok-elok, kita kongsikan pada mereka. Itu tuntutan kita kena laksanakan juga. Dan yang ketiganya, tuntutan kita dengan saudara se-Islam kita. Ibadah kita dengan sesama jiran tetangga kita. Sesama kelompok komuniti kita. Itu pun kita jangan pernah tinggal. Maknanya apa? Kita saling bertanya khabar dengan jiran sebelah kita. Tanya khabar dia. Jangan kita pentingkan ibadah kita saja. Kita solat tak henti, tak pernah tinggal, tahajud ke.
solat syukur, taubat semua tak tinggal, mengaji, puasa, ibadah umrah tiap tahun, haji tiap tahun. Adakah amalan-amalan ini yang kita akan bawa pada Allah untuk masuk syurga? Tidak. Masuk syurga Allah bukan dengan kita punya amal ibadat. Banyak mana amal ibadat kita pun Allah tak pandang. Syurga Allah tu tiket dia apa? Rahmat Allah. Tiket nak masuk syurga tu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan janganlah pula tak semayang, tak buat amalan. Pasal apa? Alah, bukan Allah tengok amalan kita. Allah tengok Allah akan bagi rahmat masuk syurga. Buat apa nak semayang jemaah, semayang kat rumah pun boleh. Tu salah faham lah tu. Tak. Memang rahmat Allah itu kunci untuk masuk syurga. Tapi bagaimana nak dapat rahmat Allah itu kalau kita tak buat apa yang Allah suruh dan tak tinggal apa yang Allah larang? Ibadah untuk diri kita kena buat, kena penuh sungguh-sungguh. Kemudian dengan keluarga kita pun kita kena penuh sungguh-sungguh. Tanya khabar keluarga kita walaupun masing-masing dah berkahwin, abang kakak kita, adik-adik kita dah kahwin kan, masing-masing ada keluarga. Tanya dalam grup, apa khabar Kak Ngah? Sihat ke? Covid ni cukup tak duit? Tanya khabar sekali-sekala. Mesti kita kena tahu adik-adik kita, keluarga kita. Kemudian jiran tetangga kita, jiran sebelah rumah kita, pernah tak kita tanya dia, cukup tak makan? Cukup tak pakai? Musim-musim Covid ni tuan-tuan, PKP ni ramai orang terjejas. Jangan kita anggap kita saja. Cuba kita tanya jiran sebelah kita paling rapat. Tanya adik-beradik kita. Macam mana kerja? Apa kerja dah? Adik-beradik kan, dia sebelah makan cukup ke? Tuan-tuan, saya ada pengalaman. Saya terlibat dalam NGO untuk menyampaikan, kita kumpul dana, minta dana, kemudian hujung minggu tu kita buatlah poster kan, kita buat poster. Ni NGO yang pernah saya terlibat lah. Buat poster, contohnya kita kata nak kutip sumbangan RM50, kita nak beli barang kering, kita nak edarkan kepada orang-orang yang memerlukan, asnaf, fakir dan mereka yang memerlukan. Kemudian ikutlah, kita tengok dalam masa seminggu tu berapa kutipan yang kita ada. Hujung minggu tengok, contohnya kita nak buat packaging RM50 satu kotak, dan hujung minggu tengok kutipan ada 500, jadi dapat 10 keluarga. Maka kita saya kumpul dengan kawan-kawan, kita pergi beli barang basah apa, kita kumpulkan, kita edarkan kepada mereka-mereka yang memerlukan, orang-orang yang terkesan. Ramai sebenarnya terkesan tentang PKP ni, ramai. Dan pengalaman saya pernah diceritakan oleh kawan saya yang juga terlibat dalam NGO ni. Dia kata apa? Dia kata, Jun, aku ni dulu, ni kawan saya cerita, dia pun terlibat sama dalam nak mengagihkan bahan mentah ni, bahan makanan ni, makanan kering ni kepada keluarga yang memerlukan, yang terjejas Covid ni, PKP. Dia kata satu hari tu, dia pergi ikut alamat tu, dia sampai satu rumah besar. Rumah ni kalau kita pergi tengok daripada luar ni, betul ke dia ni terkesan ni PKP ni? Kereta pun 2-3 biji. Elok kereta, elok semua, rumah elok. Tapi nama dia tersenarai, alamat dia tersenarai dalam golongan keluarga yang memerlukan bantuan. Maka bila dia selidik, dia pergi hantar lah sebab nama dia ada kan, ni kawan saya cerita, dia pun pergi hantar, kemudian selidik rupanya memang dia terkesan. Sebab apa? Orang berniaga. Orang bisnes ni tuan-tuan, bila bisnes dia jalan, dia dapatlah keuntungan lagi besar, lagi banyak. Kita tengok rumah besar, kereta besar, sebenarnya komitmen dia lagi tinggi. Bulan-bulan dia bayaran dia banyak, nak kena bayar kereta, bayar rumah, banyak utang itu, utang bank macam-macam sebenarnya tuan-tuan. Komitmen dia tinggi. Jadi bila PKP ni, kedai tak boleh buka, nego pun dine in tak boleh, nak hantar saja, terkesan. Jadi disebabkan terkesan itulah orang yang kita tengok rumah besar tu pun memerlukan bantuan sebenarnya. Jangan kita ingat rumah besar ni, dia tak perlu kot, kita percaya rumah-rumah setinggan sajalah. Cari rumah-rumah hak kepuk, hak bocor ayam hujan tu lah. Jangan macam tu. Tak. Semua orang terkesan. Jadi ibadah kita ni, selain daripada kita fokuskan ibadah kita dengan Allah, ibadah kita persendirian kita, kemudian kita tanya khabar adik-beradik kita, ibadah sosial kita, ibadah dengan jiran-jiran tetangga kita, jangan pernah kita lupa. Tanya. Sekali-sekala tanya. Jangan takut. Takut ustaz, saya tak ada duit. Macam mana nak bagi? Tak. Bantuan ni tuan-tuan, kadang-kadang dia bukan orang tu diperlukan duit. Ada orang dia tak perlukan harta, tak perlukan material, dia tak perlu pun bantuan duit. Apa yang dia perlukan? Dia perlukan bantuan untuk mendengar nasihat. Ada. Dia cukup duit, cukup pakai semua, tapi tertekan dengan masalah keluarga. Jadi boleh jadi kita tanya khabar tu, kita cakap sikit sebuah sikit,
maka dia dengar tu hati dia lebih tenang. Kita dah bantu dia secara tak langsung. Maka kita tanya khabar jiran-jiran kita. Cukup tak pakai? Ni bulan depan nak buka sekolah. Ada tak baju? Muat tak lagi baju anak tu? Kita kebetulan ada cucu ke, ada anak kan baju-baju tak guna. Kita bagilah baju-baju elok sikit kan. Elok lagi baju ni mungkin buat kat anak bagi. Apa-apa yang kita ada, sedikit yang kita ada tuan-tuan, kalau ikhlas, Allah akan balas balik keikhlasan tu dengan lebih besar lagi. Jadi ingatlah, jangan kita hanya fokus kepada ibadah individu, tapi seringlah kita bertanya khabar pada adik-beradik kita, mak ayah kita di kampung, keluarga kita, jiran tetangga kita, komuniti setempat, komuniti taman kita, salinglah kita bertanya khabar. Mungkin ada di kalangan mereka yang sekarang ni terkesan tapi malu, nak minta malu. Yalah, lagi-lagi orang yang bukan ahli surau, contohnya. Kan, dia jangan pergi surau. Bukanlah kata tak baik, baik juga tapi kerja. Sibuk kerja kan. Jadi dia solat kat luar, solat kat tempat kerja. Jadi tak sempat masa, jarang kita nampak muka dia kat surau. Jadi orang jenis macam ni dia malu nak minta. Malu nak minta bantuan tu. Macam yang saya buat dekat tempat saya ni. Surau kami ni dia buat satu borang form online. Jadi kita edarkan form online tu dalam grup, masing-masing isi. Bila kita tengok makluman data yang kita dapat tu, kebanyakan yang tak kenal pun. Memang tak kenal, tapi bila isi perlukan bantuan sebab apa, masing-masing tulis alasan tak kerja berapa bulan, lama dah tak kerja, ada yang suami sakit, ada yang isteri sakit tak dapat bekerja, terkesan kena berhenti kerja, macam-macam alasan. Baru kita tahu kata sebenarnya ramai yang terjejas. Jangan kita ingat kelompok kita saja, geng-geng surau saja, dah ramai. Tapi mereka ni jenis malu, takkan mereka nak minta, mesti mereka akan kata, ish, aku ni pergi surau jarang, nak minta, segan. Tu yang jadi terpaksa tu mulalah dia syaitan duk hasut, jadi dia buat kerja bukan-bukan, pergi mencuri, pergi merompak, buat kerja tak elok. Pasal apa? Tekanan tu, desakan yang sebab desakan, tekanan keluarga dia dah susah, nak minta bantuan, segan. Jadi mulalah dia buat benda yang tak elok. Jadi kita sebagai orang yang ada ilmu, orang yang tahu ni, ada kelebihan sikit, ada jawatan, kita gunakan. Kita apa orang kata, jadikan diri kita ni untuk orang, sebagai orang untuk datang minta bantuan. Jadikan ikon. Siapa ada susah, jumpa aku. Kalau malu nak jumpa, isi borang ni. Sekarang ni online kan, buat Google Form, isi. Lepas tu kita tapis lah, tengok balik. Jangan kita bagi semua, kerana ramai sangat pun payah agak kan. Kita tengok, lepas tu kita pergi rumah dia, betul ke dia ni memerlukan masalah apa semua sekalian. Kita bantu apa yang mampu. Apa yang mampu, kita bantu. Itu saja. Serba sedikit. Jadi tuan-tuan, itulah serba sedikit yang boleh saya kongsikan pada malam ni. Yang saya duk pulun lah. Pulun nak cakap ni, pulun. Sebenarnya terima kasih lah sekali lagi saya ucapkan kepada Cikgu Rahim dan juga semua warga Taman Jawijaya. Kerana asbab kalian, saya pun jadi semangat nak cari balik puisi-puisi ni. Saya pun jadi semangat nak baca-baca balik. Sebab saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan semua ni adalah asbab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang baik tu sebenarnya Allah. Semuanya Allah. Tuan-tuan nampak saya cakap baik, saya cakap benda yang elok, benda yang manfaat, input tu ambillah untuk diri saya dan diri tuan-tuan, untuk ahli keluarga kita semua. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu membalas. Semuanya saya ni dipergerakkan oleh Allah. Sesungguhnya hazam min fadli rabbi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kelebihan yang tuan-tuan nampak ni semuanya sebenarnya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelemahan saya silap cakap, saya terkasak bahasa tu adalah kelemahan saya sebagai manusia. Saya mohon maaf, mohon ampun. Mohon ampun banyak-banyak kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu, ayah sekalian. Jadi saya rasa saya nak tamatkan kat sini, Cikgu Rahim. Untuk slot soal jawab tu saya rasa tak perlulah. Kalau tuan-tuan, ibu, ayah ada soalan, simpanlah untuk ustaz yang esok. Sebab saya ni tak boleh kalau soalan on the spot ni, saya jadi ketak. Bayangkan nak cakap ni pun kat seminggu saya prepare ni tuan-tuan. Tak kira tuan-tuan tanya, jenuh saya nak google apa. Jadi tuan-tuan simpanlah lah. Simpanlah kalau soalan tu, tanya esok. Ustaz esok tu insyaAllah boleh jawab. Jadi malam ni cukup setakat ni. Saya mohon ampun. Mohon ampun banyak-banyak. Mohon ampun, mohon maaf. Salah silap saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan, pada semua yang sudi jemput saya. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lah insyaAllah. Andai kata ada rezeki. Jadi saya rasa itu saja. Saya serahkanlah pada Cikgu Rahim balik ikut pengurusi kita untuk teruskan agenda penutup lah. Jangan kata agenda soal jawab Cikgu Rahim.
kalau nak sembang tu tak apa. Kalau tu ajak tu tak apalah. Saya rasa saya tak layak nak jawab. Saya tak layak jawab, simpan untuk orang lain lah. Untuk Ustaz yang esok insya-Allah. Jadi saya serahkan kepada pengerusi kita, Cikgu Rahim. Silakan. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran diucapkan kepada Ustaz Muhammad Junullah bin Kamarudin yang alhamdulillah telah menyampaikan apa yang kita hajati daripada Ustaz. Kita dah dapat insya-Allah. Jadi kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz dalam apa yang disebut daripada awal tadi yang kata ketak tadi. Sedap dia dah jadi dekat slot ni dah jadi setengah 1 jam lah, dah jadi 1 jam lah. Campur dengan sembang. Lepas tu apa nampak berjalan lancar alhamdulillah. Apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, puisi daripada Imam Syafi'i kepada anak murid dia, dan puisi balas daripada Imam Ahmad bin Hanbal kepada guru dia. Alhamdulillah kami pun dapat dengar semua daripada apa pencarian Ustaz yang Ustaz kongsikan, alhamdulillah sangat menarik. Jadi tuan-tuan, banyak pengajaran yang ada di situ, di mana kita sangat-sangat baik dan kalau dapat berkawan dengan orang-orang yang soleh, dengan guru-guru, dengan orang alim, dan juga kita sebaliknya untuk orang-orang yang kita rasa banyak melakukan kemungkaran, kita bukan menjauhi dia, kita mendekati dia dengan nasihat dan sebagainya. InsyaAllah untuk apa ajak dia kembali kepada perkara yang hak, yang benar, insyaAllah seperti mana yang Ustaz sebutkan. Jadi tuan-tuan, Ustaz kata tadi tak mau buka kepada soalan, jadi nak sembang-sembang boleh insyaAllah. Sebab kalau nak sembang, maksudnya kalau tuan-tuan nak simpan soalan, Ustaz kata kalau nak sembang ni, kerana di sini ni ada beberapa orang mungkin yang nak sembang, selama tak jumpa Ustaz sembang. Jadi saya buka jugalah kepada tuan-tuan dan puan untuk bersembang dengan Ustaz. Untuk bersembang lah tu lah. Santai-santai insya-Allah. Ada tuan-tuan dan puan, siapa-siapa yang nak sembang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tahniah alhamdulillah. Saya dengar seronok tadi bab kisah NGO tu. Boleh kongsilah saja kok pertubuhan NGO yang Ustaz ikut tu. Sebab kami pun NGO juga dengan Datuk Ibrahim ni. Ramai NGO ni. Kami Kemboja Sudan lah, tapi yang ni macam mana Ustaz ni NGO yang macam mana ni? Seronok sikit nak dengar ni. Okey Ustaz. Okey, baik. NGO yang saya dengan kawan-kawan libat sama ni, nama dia Akademi Terapi Sakinah. Okey, Akademi Terapi Sakinah ni dia sebenarnya salah satu pertubuhan rawatan Islam asalnya. Rawatan Islam yang mana untuk merawat masalah-masalah gangguan dan sebagainya lah. Kalau tuan-tuan boleh tengok di punya page dia, Akademi Terapi Sakinahnya tu, itu main dia yang utama. Tapi bila sampai pada zaman musim PKP ni, kami gunakan NGO tu yang mendaftar tu untuk kita createkan satu blok bantuan. Kita kumpul bantuan, kumpul dana atas nama NGO tersebut. Sebab kita nak kumpul dana ni tak boleh sendirian kan. Sehingga benda tu payah sikit daripada segi kira-kira dia susah. Jadi sebab tu kita gunakan NGO tu, kita buat walaupun asalnya bukan untuk minta sumbangan, asalnya untuk rawatan Islam semata-mata, tapi dengan zaman sekarang, dengan musim PKP ramai terjejas, dan sebenarnya banyak juga NGO yang buat macam tu. Kami pun tolong sama, terlibat sama, dan kita buat juga. Dan alhamdulillah dah banyak lama dah kami buat daripada awal tahun dulu, dan banyak juga yang kita dapat sumbangan-sumbangan daripada orang ramai yang ingin sama bantu, dan kita dah edarkan pada mereka. Sebab saya dengan kawan-kawan ni, kami yang daripada Maktab Tengku Bainun, daripada kelas Umi Aisyah sendiri ni, kebanyakan daripada kami ni alhamdulillah dapat posting di Selangor, daerah yang dekat-dekat. Jadi daripada kita kat sekolah, daripada dekat maktab tu satu kelas, membawa pula kita kerja kat sini ni, dapat lagi kita berhubung. Jadi kami kita combine,
join dalam group NGO. Jadi kita buat kerja sama-sama sebab kita dah kenal, jadi senang nak bekerja. Dia dah kenal, kita senang nak bekerja kan. Macam saya sekarang ni di Kelang. Saya mengajar di sekolah di Pelabuhan Kelang. Dah dekat 5 tahun di sini. Jadi kawan saya ada yang di Subang, ada yang di Shah Alam, Petaling Jaya. Jadi tak berapa jauh pun sebenarnya. Bila ada peluang macam ni kita buat. Kita create kawan-kawan, kita buat satu poster, kita gunakan NGO tersebut, dan NGO tu pun sebenarnya daripada kalangan kami-kami juga yang tubuhkan NGO tu. Jadi kita minta bantuan. Mula-mula tu kita testing je sebenarnya, kita saja nak libat sama bantuan yang kita boleh buat kan. Sebab kita tengok ramai, walaupun ramai yang dah buat, tapi atas usaha kita buat juga. Kita buat juga dan ada, alhamdulillah, daripada dulu ada. Cuma sekarang ni berkurangan lah sebab kami bukan orang kata full time buat dah. Ada masa macam bulan puasa dulu kita buat. Sekarang ni dah slow sikit sebab masing-masing komitmen PDPR semua kan. Jadi dah kurang sikit NGO tu. Tapi kalau tuan-tuan ada NGO ke apa ke, kita cuba buat sebab memang ramai yang terjejas sekarang ni. Kita cuba je minta sebab ramai orang yang nak menyumbang sikit RM5, RM10, tak jadi masalah. Jadi bila kita kumpul-kumpul tu banyak dapat, alhamdulillah. Kita bantu ramai orang. Ramai yang terkesan tu. Itulah NGO yang saya dengan kawan-kawan saya buat lah. Kawan-kawan satu kelas dulu tu, kita di posting kat sini ni kita libatkan juga. Itulah tuan-tuan. Alhamdulillah. Seronok ni. Cuma saya nak tahu tadi aromaterapi apa? Tadi tu aromaterapi ni saya hari tu sakit gigi. Lepas bagi botol kecil tu, nak tanya yang tu lah. Botol kecil tu dia kata siap jampi, siap bos semua lah. Sapu-sapu memang hilang. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Alhamdulillah. Dia memang hilang sungguh sakit gigi. Tu salah satu aromaterapi lah tu. Dia bagi botol masa tu sakit di Tun Fatimah tu, Johor Bahru tu. Alhamdulillah, asbab Allah, izin Allah lah. Asbab Allah bagi sihat. Lepas tu tahniah jugalah Dr. Aisyah punya bimbingan anak buah ni, sabar dan tahniah. Selalunya Umi Aisyah sebenarnya. Tapi itulah asbab daripada itulah, jangan kita berpegang dengan benda tu, syirik nanti. Tapi asbab sebenarnya ruqyah ni daripada ayat-ayat Al-Quran saja. Tuan-tuan, kalau tiap-tiap malam kita baca Quran, apa salahnya kita letakkan air di depan, tuan-tuan, letakkan air sekali. Sebab bila kita baca ayat-ayat Quran tu, sebenarnya dia akan ada, air tu sendiri akan ada perubahan, molekul-molekul dia, memang ada. Jadi sambil-sambil tu kita letak ayat satu botol. Tuan-tuan tiap malam baca Quran kan, 2 muka surat, 5 muka surat, kita letakkan ayat. Jangan kita ingat ayat, kita baca Yasin je nak letak air ke, tak. Baca Quran ke, kita nak selawat ke, kita letak je. Kita baca tu, air tu akan ada perubahan dia. Jadi kita bergantung pada Allah lah, bukan kata kita baca Quran, muka air ni, air ni jadi air jampi. Ten-ten, air jampi. Siapa nak kenal air jampi? Lepas tu kita penjual RM20. Tak lah, bukan macam tu. Tak, kita minum jugalah macam biasa. Tapi asbab daripada kita baca Quran, kita letak air ke apa, mudah-mudahan lah sembuh penyakit-penyakit apa yang ada, sembuh dengan izin Allah semua. InsyaAllah. Tu je konsep ruqyah tu macam tu sebenarnya. Dan keyakinan kita kepada Allah, kita bergantung hanya saja pada Allah, itu kunci dia. Kalau kita belilah ubat apa sekalipun, aromaterapi ke apa ke, tapi kita tak yakin, betul ke ni tak percaya lah, tak jadi juga tuan-tuan. Kunci dia yakin kepada Allah. Kita amal, yakin Allah yang menyembuhkan, yakin hanya Allah yang memberi manfaat dan mudarat, maka insyaAllah akan berhasil apa yang kita hajatkan, impikan tu. Tuan-tuan yang lain, siapa lagi nak sembang dengan Ustaz, silakan. Nak kongsi pengalaman lah, macam apa tadi Abang Abu Hari tadi dikongsi pengalaman. Alhamdulillah. Soalan janganlah tuan-tuan. Takutlah ni lah. Alhamdulillah. Tak boleh kata. Kenalan apa yang Ustaz sebut tadi, yang kenal, antara yang kenal taman ni, takkan tak mau sembang dengan Ustaz. Saya ingat juga Kak Safi dengan Abang Rabani sebab pergi rumah dia pun. Tu sebut tu. BBQ dekat rumah. Tu lah, minta maaf lah, saya bocor rahsia nak Abang Rabani, tak jemput yang lain lah. Bocor rahsia pula. Hari tu Abang Rabani suruh senyap, tapi dah 5 tahun dah, tak apa. Saya pun tak kecil hati lah.
Lama lah. Sihat. Alhamdulillah. Nampak Ustaz nampak comel lah ni. Tak lah. Lampu penuh ni. Tu je main lampu penuh. Keliling lampu. Ustazah Siti Aisyah. Ya, ada. Ada. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah, syukran Umi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak anda Ustaz Jundullah. Baik Umi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah lah Umi ucapkan atas muhawalah jayidah mumtazah fil haqiqah. Umi minta maaf tadi ada di dalam tu beberapa kalanya coverage kat sini ni tak berapa cantik. Umi sebenarnya tak ada kat Jawi sedang bercuti. Jadi Dah vaksin belum tu? walau bagaimanapun rasa nampak ni pakai sejuk Oh, kat mana tu sejuk ni macam pun rasa apa? Teruja nak tengok anak anda, maka Umi ikuti jugalah dari awal tadi ni. Alhamdulillah. Kurang-kurangnya boleh lihat apa? Anak-anak lah, alhamdulillah, tahniah. Satu percubaan yang baik. Jangan terhenti setakat ini. Kalau kan tadi sebut kata awal marah tak nak bercakap depan jumhur. Mungkin hanya fakat apa? Kat kelas saja mungkin sebab Umi pun dulu macam tu. Umi bukan orang yang bercakap depan audiens yang besar-besar. Umi punya audiens adalah anak murid, kemudian seterusnya bila pergi ke Bainun, fokus pada Bainun, dari situlah mula mengasah. Ustaz Buhari kita tidak. Tapi apabila dijemput tu lama-lama kita alhamdulillah. Itu persiapan tu masya-Allah tabarakallah. Banyak dan bertapih. Last sekali yang cakap yang dilontarkan tu lain. Tapi masih lagi pada maudhu' yang kita tahdidkan lah. Jadi tahniah. Baik, bila kita nak bercakap, kita letak dulu apa yang kita nak madu'mu kita dapat hari ni. Macam kita buat objektif pembelajaran tu lah. Hari ni apa yang saya nak sampaikan kepada madu'mu kita? Apa yang dia nak dapat bukan kita? Kan? Jadi alhamdulillah muhawalah jayidah mumtazah la ba's. Jangan terhenti dekat sini. Allah. Mungkin inilah ruang apa? Ruang percubaan untuk meyakinkan diri. Cikgu Rahim, terima kasih banyak kerana sudi menjemput anak-anak saya ni. Alhamdulillah, memang anak-anak yang baik. Dan Ustaz Junullah ni memang betul seorang yang sangat pemalu dulu ni. Sampai hari ni Umi ingat lagi bagaimana reaksi dalam kelas. Memang betul. Tapi taat anak banyak. Senyum macam ni lah. Senyumnya. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, teruskan usaha. Tak apa, bila kita nak berkongsi, kita membaca. Itu yang cantik sebenarnya kan. Bila kita nak berkongsi, kita akan mula mentelaah. Kita akan tengok, adakah maklumat ini tepat, tak tepat. Kita mula menganalisis. Kemudian kita mencari masadir. Masadir ataupun maraji'. Tunjukkan yang tepat. Kan? Itu tak ada masalah. Contohnya tadi kalau syair Imam Syafi'i ini tadi kalau dapat kita sebutkan buku apa yang kita rujuk, itu pun lagi cantik lah. Tapi ni sebagai kita kata pulpen, tak ada masalah. Sampaikan apa ni, zaujah ya. Tak apa, honeymoon pun honeymoon lah, tak ada masalah. Itu bukan urusan kita. Tapi doa tu penting. Rabbi la tazarni. Itu nak baca. Baca doa tu banyak-banyak. InsyaAllah Umi doakan. Amin. Datanglah, tak ada masalah. Nak dengar, nak tengok Ustaz Khairul ke? Allah, lain macam tu. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Itu lah pasal. Aduh. Berbungkus habis. Bukan orang comel, orang ni. Bukan kurus tapi tak tahan sejuk.
Mesti kat Langkawi. Okey, ni tanya lah. Tanya. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Okey. Itu sajalah kot. Sama-sama. Terima kasih banyak Umi. Ya, sama. Cikgu Rahim, habis cakap dah. Apa dah jadi kat Ustazah dengan Ustaz ni sampai apa berkelubung macam tu sekali tu. Sejuk sangat Ya tu. Allah. Sejuk Gimana ni? sangat-sangat. Yang Zeto Biar kata rahsia. Biarlah Yang rahsia. Zeto kata balik Sungai Dua pergi tengok rumah ayah. Tentu ni rasa macam Ah. tak. Dah. Mak ayah memang duduk sentiasa. Cuma hari ni mak balik ke kampung. Ayah dengan mak balik kampung. Dia teringat rumah dia. Jadi adik bawa balik lah. Jadi kami pun ambil peluang lah untuk fresh balik kan. Sebab tak sempat 6 bulan menguruskan mereka tanpa tanpa berhenti, Alhamdulillah. Jadi bila adik bawa balik tu rasa bincang dengan Ustaz je lah, kita bercuti Ustaz walaupun semalam. Ini orang pulau balik pulau. Kira Orang dia punya pulau Seribu Pulau. aircon tu bagilah naikkan temperature dia. Macam duduk timur ni. Ya. Tepi laut seronok tengok laut. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, tadi Ustaz Junullah kita, Muhammad Junullah telah buat takrus awalnya. Selalunya saya yang minta Ustaz takrus, jadi Ustaz takrus sendiri. Tetapi tuan-tuan dan puan, untuk tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan dengar tadi Ustaz baca Al-Quran tadi, tuan-tuan dengar sistem suara dia. Sistem suara dia, wish, sedap. Dia punya sound effect dah. Sound effect dah sedap ni. Macam dalam studio. Dalam studio. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan semua tuan-tuan sekalian, selain daripada yang Ustaz sebut tadi, Ustaz ni juga adalah seorang ahli nasyid. Semasa dekat IPG dulu, mereka menumbuhkan bulan nasyid Arumi. Hari tu kita dah dengar Ustaz Pak anak Arumi. Yang ni namanya Jun Arumi. Jadi memang ahli nasyid. Memang sebab tu kita tengok sistem suara, bacaan Al-Quran tadi Ustaz pun nampak berlagu macam nasyid dan sebagainya. Dan Ustaz pun dalam ceramah dia tadi, dalam tazkirah tadi tu pilih puisi. Memang selalu berpuisi. Jadi Ustazah nak dengar Ustaz Jun bernasyid kau Ustazah? tak lewat dah ni, tak bangkit tu. Lain kali. Kalau nak dengar nasyid tu tak apa lah. Menyegarkan. Lain kali insya-Allah. Kalau macam tu, jadi kita setakat ni saja untuk program pada malam ni insya-Allah. Jadi untuk besok pula tuan-tuan dan puan dimaklumkan bahawa tetamu kita adalah Ustaz Haji Ahmad Zamri bin Samsudin. Dah setuju untuk bersama kita. InsyaAllah daripada mana Haji Bukhari? Selangor. Daripada Selangor insyaAllah. Ni Haji Bukhari tolong cari. InsyaAllah daripada Selangor akan bersama kita. Dan juga memang bidang pun sama macam Ustazah dengan Ustaz Junullah juga memang ahli bahasa Arab. Memang ahli bahasa Arab bersama kita. Jadi insyaAllah. Jadi untuk malam ni sebagai penutup dah, kita pun dah bernasyid tadi, baca doa khatam Quran. Jadi sebagai penutup bersama Ustaz tadi, Ustaz selesai baca Quran tadi, terus Allahumma arhamna bil Quran tadi ya. Jadi sekarang ni kita nak minta mohon kepada Ustaz untuk bacakan doa untuk kesertaan kita semua insya-Allah, untuk kejayaan kita semua. Jadi kita untuk kami aminkan. Dengan segala hormatnya, saya silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم فقهنا من شريعتي ومعرفتي وطريقتي والحقيقة
واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا حسنا بحرماتهم وأمتنا بطريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلهما شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا ربنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Tuan-tuan, dengan itu sekian saja program kita pada malam ni, siri yang ke-57. Sehingga kita berjumpa lagi. Semoga tuan-tuan istiqamah untuk menyertai program malam esok, siri yang ke-58 insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nazar Siti Aisyah. Nazar Siti Aisyah dalam mood apa honeymoon juga tu. Macam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cikgu Rahim. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, esok Cikgu Rahim ikut dengan Kak Kia. Okey. Rahim duk ikut dengan Kak Kia. Best. Ni best ni, cikgu best. InsyaAllah.